What is your motive for action? It could significantly change the way your life unfolds. Mereka merupakan pakar-pakar motivasi yang terkenal, berpengaruh dan mempunyai ramai pengikut dari serata dunia. Di Asia, trennya semakin berkembang dengan beberapa tokoh terkenal di kalangan masyarakat Melayu. Sejauh mana pengaruh positif mereka dapat membantu menaik taraf kehidupan golongan kurang bernasib baik? Pasaran kemajuan diri di Amerika Syarikat saja dianggarkan bernilai hampir 10 bilion dolar Amerika tahun lalu. Pasaran ini merangkumi ceramah motivasi, program bimbingan peribadi dan kursus pelangsingan. Kajian juga menunjukkan ia antara industri yang hampir tidak terjejas oleh kemelesetan ekonomi. Ini sungguh pun khidmat seorang penceramah motivasi boleh mencecah 115,000 dolar Amerika sejam. Rentak kehidupan yang lebih pesat dan mencabar sekarang mendorong lebih ramai orang mendapatkan khidmat sedemikian, kata Ketua Penasihat Perniagaan LPE Consultancy, Muhammad Amir Abdullah. Motivasi ini adalah salah satu ciri yang ramai orang yang perlu, dan dalam konsep sekarang sebab kerana ramai orang yang telah mengharungi kegagalan, kesulitan dalam masalah mereka, dalam perniagaan mereka. Jadi sebab itulah kita boleh nampak makin ramai pakar-pakar motivasi yang mendapat bisnes yang begitu lukratif sebab mereka amat diperlukan untuk memberi dorongan kepada mereka. Perkembangannya di Singapura juga semakin ketara. Nama seperti Adam Khoo misalnya semakin mendapat perhatian ramai. Selain dikenali sebagai penceramah motivasi, tokoh-tokoh seperti ini juga biasanya mendapat gelaran bisnes guru kerana kepakaran mereka dalam mengubah sesebuah barang niaga yang biasa-biasa kepada sesuatu yang luar biasa. Saya rasa di Singapura pakar motivasi amat diperlukan sebab kerana di Singapura perkembangannya begitu pesat, dan oleh kerana perkembangan yang begitu pesat kita boleh lihat di mana ramai orang mula menghadapi masalah-masalah dari segi di rumah ataupun di dalam perniagaan mereka, dan oleh itu saya rasa mereka memerlukan pihak ketiga di mana mereka boleh melihat keadaan itu dari perspektif yang berbeza dan memberikan pendapat ataupun dorongan kepada mereka. Bagaimana pula tren penceramah motivasi di dalam masyarakat Melayu Islam? Menurut Encik Amir, bilangannya mungkin sudah mencukupi, tetapi mereka masih ketinggalan dari segi mutu. Tambahan lagi, lebih ramai penceramah motivasi di kalangan masyarakat Melayu Islam menjurus kepada bidang keagamaan atau kekeluargaan, manakala yang lebih diperlukan adalah dalam bidang perniagaan atau keusahawanan. Surya Muhammad adalah di antara segelintir penceramah motivasi Melayu yang turut mengukuhkan dirinya dalam bidang konsultan perniagaan. Penglibatannya dalam bidang ini juga berlaku secara tidak sengaja. Dahulunya dikenali sebagai penasihat pemakanan, Cik Surya kemudian rasa terpanggil untuk menjadi perunding cara niaga berdasarkan pengalaman beliau jatuh bangun dalam perniagaan sejak 10 tahun lalu. Saya banyak sharing, berkongsi pengalaman dengan di Facebook. Di Facebook, dalaman Facebook saya ada fanpage, dan dengan tak sengaja ramai yang mula tanya saya, bagaimana anda menghadapi masalah hutang yang dulu tu, macam mana anda selesaikan masalah kewangan yang 80,000 tu, macam-macam soalan. Dan dari situ saya rasa sebenarnya ramai wanita yang memerlukan dorongan, motivasi, dan mereka sebenarnya bersemangat untuk melakukan sesuatu perniagaan mereka sendiri, tapi mereka tidak mempunyai cara bimbingan. Jadi saya rasa dari situ mulanya satu perniagaannya tercebur, perniagaan yang baru, iaitu dalam bidang motivasi dan juga memberikan khidmat runding cara. Maka lahirlah Leap Academy 2 tahun lalu. Kebanyakan kliennya merupakan para usahawan dalam bidang kecantikan, fashion serta membuat kek. Yurannya antara 500 hingga 10,000 dolar bergantung kepada tempoh program bimbingan. Leap Academy kini mempunyai 30 pelanggan di mana 10% merupakan peniaga bukan Melayu.
Bila saya memulakan, saya tidak mempunyai mentor, dan saya dapati ramai yang ingin memulakan perniagaan mereka memerlukan bukan sahaja seorang yang boleh memberikan mereka perangsang, tetapi juga strategi-strategi pemasaran yang terkini. Jadi di situ saya rasa kalau tidak ada orang yang buat seperti ini, sayalah yang harus ke hadapan. Dengan pengalaman yang saya ada, bukan pengalaman dari segi sukses saya, tapi saya rasa kegagalan saya sebenarnya yang sebenarnya membuat saya lebih berani untuk membantu ramai wanita. Bidang motivasi dan runding cara ini ternyata semakin popular dengan kadar penjualan Leap Academy boleh mencecah $1 juta dalam tahun pertama ia beroperasi. Namun, bukannya berkemampuan melabur dalam kursus-kursus beliau saja yang menjadi sasaran Cik Surya. Leap Academy turut membimbing golongan wanita kurang bernasib baik, khususnya para ibu tunggal. Aslin Dol Halim, 38 tahun, ialah seorang ibu tunggal dengan 2 orang anak perempuan berusia 18 dan 16 tahun. Keperluan harian mereka makin tambah, fee persekolahan, dan nambahkan pula tahun lepas saya berhenti kerja kerana isu kesihatan saya. Jadi itu semua menambahkan beban dan kesempitan yang dah sedia ada lah. Tahun lalu, Cik Aslin diserang sejenis penyakit semput yang serius. Saya punya liver starts to fail, lungs, semualah ada lung infection dan berbagai-bagai lah. Dan kos pun makin bertambah. Saya dah tak bekerja, duit simpanan dah habis untuk menampung anak-anak. Kos after check up setiap minggu, after test, blood test and everything, mencecah dalam hampir $1,000 dalam masa sebulan. Jadi itu yang makin menambah beban pada keluarga saya dan anak-anak saya. Oleh kerana keadaannya perlu diawasi sepanjang masa, Cik Aslin sedar beliau tidak dapat bekerja seperti biasa. Maka itu beliau terdesak untuk mencari sumber pendapatan alternatif. So, bila saya beritahu Puan Surya ni saya tak ada skill, tapi saya nak buat bisnes sendirilah. Jadi saya boleh menanggung anak-anak saya, beri diorang kehidupan yang lebih sempurna. Jadi Puan Surya kata boleh dengan cara yang sebegini. Apakah cara yang dimaksudkan itu? Berjayakah Cik Aslin menjadi seorang usahawan seperti yang diharapkan? Aset kembali dengan butirannya selepas ini. Sebagai seorang selebriti penasihat pemakanan, Surya Muhammad mempunyai ramai pengikut di laman Facebooknya. Dari situ jugalah beliau berkenalan dengan ramai wanita yang kurang bernasib baik dan rasa terdorong untuk membantu mereka. Ramai yang pergi ke Facebook saya dan bercerita, saya anak 6, susu pun tak boleh beli untuk anak saya. Saya boleh masak, saya boleh buat kuih, saya boleh menjahit, tapi macam mana saya nak lakukan? Saya nak ikuti kursus Puan Surya, tapi saya tak berkemampuan. Di situ saya rasa saya harus melakukan sesuatu untuk golongan seperti ini. Apa yang saya boleh lakukan? Mungkin saya tak boleh bantu dari kewangan, tapi saya boleh memberi mereka satu skill atau satu dorongan dari segi motivasi dan juga strategi-strategi pemasaran yang murah dan mudah, contoh seperti Facebook. Dan di situ saya mula program iMentor. Program iMentor dimulakan Februari lalu dengan matlamat membantu golongan berpendapatan rendah dan ibu tunggal berdikari dengan memulakan perniagaan sendiri. Dengan yuran serendah $45, para peserta diletakkan di bawah satu program bimbingan selama setahun. Dari situlah mereka belajar selok-belok berniaga secara teori maupun praktikal. Kadang-kadang mereka juga memerlukan bantuan di luar kelas. Berarti bila mereka berhadapan dengan pelanggan tu sendiri, kadang-kadang mereka gugup dan mereka tak tahu bagaimana untuk berbual dengan pelanggan tu. Jadi saya akan
Saya akan tampil bersama mereka, mungkin di rumah pelanggan mereka, ikuti mereka dalam satu contoh macam satu business coaching lah. Berdamping dengan mereka dan saya akan berbual dengan pelanggan mereka. Jadi mereka akan lihat bagaimana saya berbual dengan pelanggan tu dan dengan perbualan tu tercetuslah sale yang ada. Cik Suria malah membuka pintu rumahnya untuk membimbing para peserta iMentor. Cik Aslin merupakan di antara 40 peserta program tersebut setakat ini. Dia coach saya lah, step by step. Nasihatkan saya apa yang saya boleh buat. Since saya dah memang gemar bake, buat kuih, membuat kek. So dia sarankan saya lanjutkan pengetahuan saya dalam bidang baking lah, ambil courses. So dari situ saya mula step by step. Lepas tu dengan sentiasa bertanyalah, banyak bertanya. Menurut konsultan niaga Muhammad Amir Abdullah, dalam situasi seperti ini, para perunding cara perniagaan perlu ada kepakaran dalam soal motivasi juga. Mereka ingin berdikari dan juga menampung keluarga mereka. Jadi dengan dorongan itu yang salah satu dorongan yang begitu kuat. Kita tidak boleh membiarkan mereka berjalan berseorangan saja. Dan perunding cara ini juga boleh memberikan nasihat yang saya rasa yang lebih hemat, sebab kerana mereka boleh memahami dari aspek apa yang mereka memerlukan pertolongan. Melihat faedah yang diraih kakaknya Aslin, Nurjana Dul Halim juga terdorong untuk mendapatkan bantuan Cik Suria. Cik Nurjana, seorang ibu 5 anak, menjual tudung di internet sejak 2011 di bawah jenama Tudung People Singapore. Kurang keyakinan yang sering menghambat perniagaan beliau daripada berkembang. Sometimes saya akan cakap ya to everything apa yang permintaan yang diorang minta, padahal itu adalah beyond the limit. Kalau let's say diorang kata macam kenapa tak bawa masuk banyak, kenapa senang habis, you know, that kind of situation will make me stress. Saya akan agaknya saya salah tak, saya nak kena bawa ni lebih tak, agaknya something like that. All kesalahan tu berbalik pada diri saya. Setelah mengikuti program iMentor, perniagaan Cik Nurjana semakin laris. Daripada keuntungan $1,000 sebulan dahulunya, Tudung People Singapore kini menjana keuntungan sekurang-kurangnya $4,000 sebulan. Bahkan, Cik Nurjana juga disedarkan tentang peluang-peluang perniagaan lain yang berkaitan. Banyak permintaan yang saya terima untuk mengadakan tutorial secara peribadi, datang ke rumah mereka, mengajar mereka sendiri ataupun hijab tutorial beramai-ramai. So saya rasa ini adalah salah satu opportunity yang saya harus adakan untuk mengembangkan lagi my selling online selling business lah. Jumlah perniagaan baru atau startups semakin meningkat saban tahun. Ini memberi persaingan sengit terutamanya kepada peniaga-peniaga lama. Maka itu khidmat runding cara perlu walaupun untuk perniagaan kecil-kecilan. Kebanyakan daripada bisnes-bisnes yang kita nampak sekarang adalah mereka bermula sebagai bisnes sole proprietor, bisnes berseorangan. Dan bila mereka memulakan bisnes berseorangan, mereka tidak ada orang kedua ataupun ketiga yang di mana boleh memberi mereka rangsangan ataupun galakan. Bilangan perunding cara yang berkualiti itu mungkin tidak begitu banyak pada masa ini. Kita harus membina lebih banyak. Jadi lebih ramai yang boleh menolong peniaga-peniaga di Singapura. Dan jikalau kita boleh mencapai ini, saya rasa kita harus berbangga sebab saya rasa masyarakat Melayu Singapura ada banyak potensi untuk membina bisnes-bisnes ataupun perniagaan yang boleh berjaya dan mungkin juga boleh menunjukkan nama di pasaran global juga. Selain mengambil tempahan membuat kek, Aslin juga kini seorang penasihat pemakanan dan meraih pendapatan $3,000 sebulan.
Dengan nasihat dan dorongan Puan Suria, saya sekarang menjadi penasihat dalam segi makanan. Saya pergi rumah ke rumah, menasihatkan mereka pemakanan yang betul. Dengan pengalaman saya sendiri, pada dulunya saya tidak sihat dan sekarang ini dah alhamdulillah. Dorongan, kata-kata nasihat yang positif yang membolehkan saya berani mengambil tempahan, berani menghadapi orang luar, berani berkata-kata, berani memberi nasihat kepada orang lain. Usaha membantu kaum ibu hidup berdikari memang sudah banyak diusahakan oleh badan-badan masyarakat. Bagaimanapun, ia cukup menggalakkan juga melihat badan korporat sama-sama menjayakan program serupa tanpa lokek mengungsi kepakaran dan bimbingan. Ini kerana untuk mendapatkan khidmat profesional memang di luar kemampuan kaum ibu sebegini. Ini adalah satu kepuasan dalaman yang saya rasa inilah saham akhirat saya. Inilah saham yang saya bawa hingga ke mati, dan bagi saya ini kerja amal yang mana bila saya memberi dan mencurahkan ilmu tu memberi kewangan bagi ibu tersebut, dan ibu tu dapat membantu anak tersebut. Kesan daripada apa yang kita lakukan itu akan terus menerus hingga ke generasi, sehingga ke anak cucu cicit mereka.